Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, juga Tuan Bilal, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat kita dipertemukan oleh Allah. Sama-sama kita solat maghrib berjemaah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita niat iktikaf dalam rumah Allah. Alhamdulillah, Allah kurniakan kesihatan, Allah kurniakan masa yang lapang, dan Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk pada malam ini insya-Allah kita akan kongsikan tajuk berkaitan doa ataupun zikir yang berkaitan dengan tidur. Doa ataupun zikir ataupun amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Nabi tidur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita kira, kita tengok sepanjang kehidupan kita sebagai manusia, satu hari kita ada 24 jam. Purata, saya ambil tempoh purata, kebiasaan manusia akan tidur satu hari 8 jam lebih kurang. Yang lebih yang kurang tu terpulanglah, purata 8 jam. Tuan-tuan cuba kira, kalau satu hari 8 jam, cuba kita darab dengan 365. 8 darab 365 bersamaan dengan 2920 jam. Selama setahun tuan-tuan dah tidur 2920 jam. Itu saya ambil 8 jam tu. Itu belum tidur tak sengaja 2 jam, tambah lagi 2. Belum tidur terlebih masa, bangun lambat, tidur awal bangun lambat, dah 12 jam tidur. Tu saya tak kira. Saya kira 8 jam purata. Biasanya manusia tidur 8 jam. Kalau didarab dengan 365 bersamaan dengan 2920 jam tuan-tuan tidur. Itu baru setahun. Itu baru setahun. Cuba kita darab dengan 60. Saya ambil umur purata. Umur purata manusia paling biasanya 60 tahun. Okey, cuba kita darab pula dengan 60. Jumlah dia ialah 175,200 jam. Itu adalah masa ataupun tempoh
tuan-tuan tidur sahaja 175,200 jam. Tidur sahaja selama 60 tahun tuan-tuan hidup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita nak gunakan 175,000 jam ini sebagai satu masa yang tidak disia-siakan. Kita tak nak buang benda perkara masa 175,000 jam ni, kita tak nak buang begitu saja. Jadi kita nak jadikan 175,000 jam ini sebagai ibadah. Tuan-tuan, kita nak jadikan 100,000 jam ini sebagai ibadah kepada Allah. Tak nak ia terbiar begitu saja. Jadi bagaimana cara kita nak jadikan ianya sebagai ibadah? Tuan-tuan tak perlu buat apa pun, tidur saja dikira ibadah. Tuan-tuan, tak adalah bazir masa sia-sia 175,000 jam tu. Banyak tu masa tu. Takkan kita nak jawab depan Allah, Allah kata, apa kau guna dengan masa yang aku bagi? 175,000 jam Tuhan, saya tidur. Itu je jawapan yang kita boleh bagi. Tuan-tuan, bagilah jawapan cantik sikit. Supaya apa? Supaya tidur kita itu dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Yang itu yang kita nak. Jadi macam mana cara yang kita boleh buat? Antaranya adalah amalan-amalan sebelum kita nak tidur tu. Sebelum nak tidur tu, kita kena tengok supaya jadikan amalan itu amalan sebelum tidur, dan jadikan tidur kita tidak sia-sia. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan satu tajuk ataupun topik amalan sebelum tidur ataupun doa sebelum tidur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya akan kongsikan hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin ini, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pertama, apakah dia zikir yang kita boleh baca sebelum kita tidur? Hadis daripada Huzaifah dan Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat tidurnya, baginda akan membaca bismikallahumma ahya wa amut. Nabi baca doa apa? Doa sebelum tidur yang biasa kita baca, bismikallahumma ahya wa amut. Tuan-tuan, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ini perkara pertama yang kita perlu buat sebelum kita tidur, iaitu kita tidur dengan nama Allah. Nombor satu, sebelum tidur kita mesti sebut dan baca zikir, ingat kepada Allah. Paling kurang kita baca doa ni, bismikallahumma ahya wa amut. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia ada menyatakan satu bab ataupun satu tajuk, bab makruh tidur tanpa berzikir kepada Allah. Nak kata apa? Kalau kita tidur tanpa ingat kepada Allah, maka tidur kita itu akan jadi tidur yang makruh, kata Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, tak ingat Allah, terus ambil bantal baring tidur, bismillah pun tak baca. Dia dah penat sangat, lupa nak baca apa, dia terus tidur, terus lelap. Tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi, tidur itu makruh. Juga kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man idtaja'a madja'an la yazkurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun.
Siapa yang tidur dan dia tidak berzikir ketika hendak tidur, tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut nama Allah, maka dia akan menjadi penyesalan baginya di hadapan Allah kelak. Kenapa dia menyesal? Macam saya sebut tadi, kita tidur lama, 175,000 jam kita tidur. Jadi bila kita tidur tanpa baca doa, tanpa ingat kepada Allah, tanpa amalan-amalan zikir, maka tidur itu menjadi amalan yang sia-sia. Dan bila di hadapan Allah, dia akan jadi menyesal. Ya Allah, menyesalnya aku dulu tidur tak sebut nama Allah. Tidur tu jadi sia-sia, tak dinilai ibadah. Rugi tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut, mereka akan jadi satu penyesalan di hadapan Allah jika tidur tidak menyebut nama Allah. Apa lagi kelebihan kalau kita tidur sebut nama Allah? Dalam satu hadis Nabi sebut, apabila manusia berbaring di tempat tidurnya, malaikat dan juga syaitan akan menghampirinya. Tuan-tuan, bila kita nak baring aja, maka malaikat dan juga syaitan akan datang. Malaikat kata apa? Malaikat kata, dia bisik kepada kita, akhiri malammu dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kita sebut nama Allah. Akhtim bi khair, kata malaikat. Wahai manusia, sebelum tidur, akhiri malam kamu dengan kebaikan. Sebut nama Allah. Maka syaitan pula datang. Dia bisik, wahai manusia, akhiri malam kamu dengan keburukan. Tak payah sebut nama Allah. Syaitan suruh kita sebut, syaitan suruh kita lupakan Allah, tidur terus. Malaikat suruh kita sebut nama Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi, apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian dia tidur, maka malaikat akan melindungi dia sepanjang dia tidur. Tuan-tuan, kita tidur ingat nama Allah, kita sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma ahya wa amut. Malaikat akan melindungi kita pada malam itu. Tapi kalau kita tak baca, kita tidur dengan siapa tuan-tuan? Dengan kawan kita. Siapa kawan tu? Syaitan. Tuan-tuan, mudah saja amalan tu. Sebut nama Allah, baca doa sebelum tidur. Malaikat akan lindungi kita sepanjang malam jika kita sebut nama Allah sebelum kita tidur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama, bila nak tidur, kita sebut nama Allah. Biasa doa yang kita baca, bismikallahumma ahya wa amut. Satu. Ini amalan yang pertama. Yang ini pendek saja. Senang kita nak buat. Senang kita nak buat. Amalan yang kedua, Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi." Apabila seseorang hendak tidur, dia dah baring di tempat tidurnya, maka hendaklah dia baca ayat kursi. Selesai satu ayat. Kemudian apa yang dia akan dapat bila dia baca ayat kursi? Maka akan ada penjaga daripada Allah untuknya, dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai waktu pagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, amalan yang kedua, baca ayat kursi. Siapa yang dekat kalau kita baca ayat kursi? Malaikat yang datang. Kalau kita tak baca ayat kursi, siapa yang dekat? Syaitan jadi kawan. Ustaz, saya tidur seorang-seorang je, mana ada syaitan? Mana tuan-tuan tahu? Kita tidur apa? Tidur mati. Syaitan tu cuek-cuek sikit, kita bukan tahu pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, amalan yang kedua, baca ayat kursi. 2. 3. Hadis daripada Ali radhiyallahu taala anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu li Fatimata idza awaituma ila firashikuma aw idza akhadhtuma madaji'akuma fakabbira salasan wa salasina wa sabbiha salasan wa salasina wa ahmadan wa salasan wa salasina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anhuma dan juga Ali menantu dia. Kata Nabi, apabila kamu berdua datang ke tempat tidur nak tidur, maka kamu hendaklah berzikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Macam kita baca lepas solat tadi. Kenapa tuan-tuan? Hadis ni cerita dia, Fatimah dia nak minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu, wahai Ali, aku ni penatlah buat kerja seharian. Daripada pagi saya masak sarapan, lepas sarapan saya kemas sapu sampah, dah sapu sampah basuh baju, dan lepas tu basuh lantai, dah kemudian basuh kereta, masak tengah hari sampai petang, malam saya tak, barulah rehat malam ni. Daripada pagi sampai malam, kata Fatimah, dia penat buat kerja. Jadi dia mengadu pada Saidina Ali, wahai Ali, kau mintalah dekat Muhammad Rasulullah supaya bagi aku seorang pembantu rumah, orang gaji. Minta kepada Rasulullah, ayah aku, ayah Fatimah ni, supaya bagikan saya seorang pembantu rumah, orang gaji, supaya dia boleh tolong aku buat kerja rumah. Maka Ali pun jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia bagi cerita tentang Fatimah tu. Maka Nabi kata apa? Wahai Fatimah dan juga Ali, ada satu benda yang mana lebih baik daripada pembantu rumah itu. Nabi kata apa? Aku ada satu amalan yang mana kalau kamu buat ni lebih baik daripada pembantu rumah yang kamu minta. Apakah amalan itu? Yang ini Nabi sebut. Sebelum tidur, tasbih 33, takbir 33, tahmid 33. Ini amalan, kata Nabi, lebih baik daripada pembantu rumah yang kau nak tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau isteri penat buat kerja daripada pagi sampai petang, suami kata, boleh baca zikir ni. Tuan-tuan, bagi nasihat pada isteri, ini zikir yang kita boleh baca. Ini zikir Nabi bagi kepada anaknya Fatimah yang mengadu penat buat kerja. Kalau datang isteri malam-malam nanti, bang penatlah pagi tadi saya buat nasi lemak, dah lepas tu buat nasi goreng, lepas tu basuh baju, lepas tu zikir. Sebut dia zikir. Suruh dia zikir. Kau zikir lagi bagus daripada kau bebel. Macam tu lah senang cerita dia. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Yang itu lagi bagus. Dia akan menghilangkan apa? Kata Nabi, akan menghilangkan kepenatan kamu, dan itu lebih baik daripada pembantu rumah yang Fatimah minta. Jadi amalan yang ketiga adalah zikir 33, tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33. 3 amalan. Dah masuk 3. Pertama, doa Bismikallahumma ahya wa amut. Yang kedua, ayat kursi. 3, zikir 33. Okey. Dah 3 dah. Kalau kita kira-kira lebih kurang baru 10 minit. Jadi kalau nak tidur pukul 10, dah kena ready dah 9.30. Bukan 9.30 tu baru tengok TV, barulah nak tengok ni drama ni, baru start ni hari ni, lantak lah. Tuan-tuan nak tidur kena ready 1 jam sebelum. Sebab apa? Ada amalan-amalan yang banyak yang Nabi sebut. Itu baru 3. Amalan yang keempat,
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfudh firashahu bidakhilati izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu nak baring di tempat tidur kamu, maka sebelum kamu baring itu hendaklah kamu kibas, kibas, libas, entah apa dah, macam itulah. Tuan-tuan, hendaklah kita kibas tempat tidur itu dengan kain terlebih dahulu. Sebelum baring, sapu dulu, ambil kain, kibas dia, kipas, apa-apa je lah. Semua sesuai. Kibas boleh, kipas boleh, tepuk boleh, semualah. Yang penting apa? Tilam tu kena buat dulu sebelum baring. Sebelum baring. Sebab apa Nabi sebut fa innahu la yadri ma khalafahu alai. Sebab kita tak tahu apa yang dah baring dulu. Boleh jadi ada orang lain yang baring dulu, kita tak nampak. Dia dah baring, dah elok landing kat situ, tuan-tuan tiba-tiba terjun atas dia, agak-agak apa jadi dekat dia? Marahlah member tu. Yang tu yang malam kena hempak balik. Dia dah elok-elok baring, kita tak halau dia, kita terus baring je atas dia, dia pun jadi balas balik, hempak balik atas kita. Tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut kibas dulu tempat tidur sebelum kamu baring atas tempat tidur kamu, kerana kita tak tahu apa yang ada di atas tempat tidur itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh jadi ada jin, boleh jadi ada syaitan. Kalau tak ada benda jin dan juga syaitan pun, boleh jadi ada lipan. Kalau kita kibas dulu, selamat dah, lipan tu dah pergi. Boleh jadi ada lipas, boleh jadi ada cicak, dan sebagainya. Kalau ada cicak atas tu, dan kita baring atas dia, cicak tu jadi apa? Tuan-tuan, dia jadi kalau dia masuk dalam kain, saya tak tahu. Itu antara sebabnya Nabi suruh kita buat begitu. Kita sebelum tidur, sebelum baring itu, ambil kain ataupun selimut ataupun apa-apa saja, kita kibaskan dulu tempat tidur itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu amalan yang keempat. Ini kata Imam An-Nawawi, perbuatan itu adalah merupakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya ia boleh menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang mudarat, daripada perkara-perkara yang membahayakan diri. Contohnya tadi macam saya sebut, cicak bahaya ke? Cicak tak bahaya. Lipan bahaya. Kalajengking, ular dan sebagainya. Jadi sebelum kita baring, hendaklah kita sapu dulu tempat tidur kita terlebih dahulu. Boleh gunakan apa sahaja yang ada, contoh selimut, kain, bantal dan sebagainya, boleh guna. Itu amalan yang keempat. Jadi Nabi sebut suruh kita kibas dulu tempat tidur. Okey, itu yang keempat. Seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi summa nafasa fihima. Kata Aisyah ni siapa? Isteri Nabi. Jadi isteri Nabi ni dia tengoklah apa yang Nabi buat sebelum dia tidur. Aisyah ni duk tengok apalah yang Nabi buat sebelum Nabi tidur. Jadi apa yang Nabi buat sebelum tidur setiap malam? Kata Aisyah, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, Nabi akan satukan tangan dia, himpunkan tangan dia,
summa nafasa fihima, kemudian Nabi akan membaca kepada tangannya itu. Nabi baca doa. Nabi buat macam ni, cara nak berdoa tu. Kemudian Nabi baca apa? Qul huwallahu ahad. Satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Dua. Qul a'udzu birabbin nas. Tiga. Tiga qul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nabi buat macam mana? Nabi satukan tangan, Nabi baca tiga qul. Kemudian apa Nabi buat? Kata Aisyah, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Baginda akan mengusapkannya ke seluruh tubuh badan semampu yang boleh. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Yaf'alu zalika salasa marratin. Bila Nabi dah satukan tangan, Nabi baca tiga qul, Nabi buat apa? Nabi sapu seluruh badannya, daripada mula kepala, muka, sampai mana yang Nabi sampai. Kalau sampai kaki, kakilah. Kalau sampai lutut je, lututlah. Cuba tuan-tuan buat, agak-agak sampai mana? Kalau sampai lutut, lutut. Kalau sampai betis, betis. Kalau sampai kaki, kaki. Buat sampai kaki. Berapa kali? Nabi buat salasa marratin, 3 kali. Dah selesai sekali, Nabi buat lagi, baca 3 qul, sapu lagi sekali. Dah selesai, baca lagi 3 qul, sapu lagi sekali. 3 kali. Ustaz, lambat dah macam tu nak tidur. Sebab tu saya sebut 1 jam sebelum tidur dah kena ready. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang Nabi buat sebelum Nabi tidur. Dan kata Aisyah juga, Nabi buat itu sampai kan Nabi dah nak wafat pun Nabi buat. Nabi tak pernah tinggal. Walaupun Nabi dah sakit tenat, dah nak wafat ni, Nabi suruh Aisyah buatkan. Kata Aisyah, ketika mana hampir umur Nabi hendak wafat, dia dah tak tahan, dah tak kuat tu, dah lemah, Nabi suruh Aisyah yang buatkan. Kata Aisyah, aku yang meniupkan ke tangan dengan bacaan surah tersebut, dan aku gunakan tangan beliau untuk mengusap badan beliau, dan kerana tangan beliau adalah keberkatan. Nabi dah tak larat, dah nak wafat dah ni, Nabi suruh Aisyah buatkan. Nabi buat macam ni, Aisyah baca. Kemudian Aisyah yang gerakkan tangan Nabi, sapu sampai badan, sampai kaki. Nak kata apa? Nabi tak pernah tinggal amalan ni sampai Nabi wafat. Nabi tak pernah tinggal. Nabi suruh isteri dia buatkan kalau dia dah tak tahan, dah sakit. Tuan-tuan, kalau kata tuan-tuan dah sakit, tak ada siapa nak buatkan, suruh anak ataupun isteri buatkan. Itu yang Nabi buat ketika mana Nabi sebelum tidur. Nabi baca 3 qul, sapu badannya. Sampai Nabi wafat pun Nabi buat. Sampai Nabi wafat pun Nabi buat benda tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi jangan kita tinggalkan amalan tersebut kalau boleh. Seterusnya 3 qul. Tadi saya sebut 3 qul. Amalan seterusnya daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taji' ala shiqqikal ayman. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kata Bara' bin Azib, Nabi pesan, bila kamu nak tidur, kamu kena ambil wuduk terlebih dahulu. Sebelum nak tidur, ambil wuduk terlebih dahulu. Tuan-tuan, kata Nabi, ambil wuduk terlebih dahulu. Amalan ini adalah amalan sunnah yang Nabi buat. Juga amalan yang Nabi tak pernah tinggal. Juga amalan yang Nabi tak pernah tinggal. Ustaz, kalau saya dah ambil wuduk, lepas tu terkentut, batal. Dah baring dah ni, dah terkentut pula, nak tidur kan,
terkentut pula. Perlu ke saya ambil wuduk semula? Ada pendapat yang mengatakan apabila seorang Islam berwuduk dan kemudian dia terbatal sebelum dia tidur, dia tak tidur lagi, dia baru baring dah terkentut, maka sunat baginya mengulangi wuduk itu semula. Ambil wuduk balik sebab dia belum tidur. Tapi kalau tuan-tuan dah tidur kemudian terbatal, yang itu tak apa. Yang ini kalau kita belum tidur, masih lagi jaga, tiba-tiba dah terbatal wuduk, maka sunat bagi dia ambil wuduk semula. Apa kelebihan kita berwuduk sebelum tidur? Kata Nabi SAW daripada Muaz bin Jabal, tidak seorang Muslim yang tidur dengan berzikir dalam keadaan bersuci, taharah, yakni berwuduk, kemudian dia terjaga pada waktu malam. Sebelum dia tidur, dia wuduk, kemudian pukul 3 dia terbangun, kemudian dia terbangun pada tengah malam, fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Bila dia jaga pukul 3 tu, dia minta, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, jauhkanlah aku daripada neraka, berikanlah aku kesihatan dan sebagainya. Nabi sebut illa a'tahu iyyah, apa yang dia minta Allah makbulkan. Syarat dia apa? Sebelum tidur kena wuduk dulu. Sebelum tidur kena wuduk dulu. Tengah malam terbangun, baca doa, ya Allah, murahkan rezeki aku, masukkan aku syurga, jauhkan aku daripada neraka. Makbul doa. Nabi sebut doa itu akan diperkenankan hajatnya oleh Allah. Syarat dia apa? Sebelum tidur wuduk dulu. Pastikan yang itu dulu. Jadi kalau malam tu tuan-tuan terbangun, terjaga, terus minta doa. Minta doa yang baik-baik, insya-Allah Allah makbulkan. Tuan-tuan, manfaat wuduk ni sangat besar, yang mana kita tahu ia sangat memberi kebaikan dan manfaat luaran dan dalaman. Kita sebelum tidur, kita pun dulu digalakkan untuk basuh kaki. Sebab apa basuh kaki? Itulah, siapa suruh tak basuh kaki kan dah mengigau. Tuan-tuan, bukan basuh kaki je, wuduk terus, lagi bagus. Wuduk terus, jangan basuh kaki je, wuduk terus. Itu amalan yang bagus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ni Nabi sebut bila nak tidur, sebelum tidur kena wuduk. Kemudian bila dah baring, summat tajikal aiman, bila dah tidur, hendaklah kamu mengiring ke sebelah kanan. Tidur mengiring sebelah kanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang dia tidur mengiring kanan. Biasanya dia tidur menelentang. Biasanya, tak cakap siapalah, sendiri pun sama. Mudah tidur menelentang. Ada orang dia tidur mengiring ke kiri. Sebab apa? Sebab bini dia sebelah kiri. Ada orang dia tidur meniarap. Yang ni pun ada juga, dia suka tidur meniarap, pun ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau dalam bab tidur ni saya kongsikan, apa hukum dia tidur secara meniarap. Hukum tidur secara meniarap ada disebut khusus dalam hadis. Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi sebut, ada seorang sahabat ni satu malam dia tidur di masjid dalam keadaan meniarap. Dia dah tidur dekat masjid, lepas tu dia tidur meniarap, seorang sahabat ni. Kemudian ada seorang lelaki menggerakkan dia, kejutkan dia dengan menggunakan kaki. Waktu dia tidur tu, meniarap tu, dia perasan ada orang kejutkan dia dengan gunakan kaki. Bila dia tengok-tengok, oh rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kemudian Nabi kata apa? Sesungguhnya ini adalah cara tidur yang dimurkai oleh Allah. Cara tidur macam mana? Meniarap. Kata Nabi, cara tidur meniarap itu
adalah cara tidur yang dimurkai oleh Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut, sesungguhnya cara tidur menyarap itu adalah cara tidur penghuni neraka. Masya Allah. Ustaz, menyarap paling best. Tuan-tuan, lepas ni kalau boleh jangan tidur menyarap. Apa keburukannya? Saya kongsi daripada sudut sains. Ada orang buat kajian, satu artikel tentang tidur. Apa keburukan tidur menyarap? Tuan-tuan, kalau kita tidur menyarap, kita sebenarnya tak tahu sebenarnya kita sedang sesak nafas. Sesak nafas. Boleh jadi waktu tidur menyarap tu adalah waktu kita akan berlaku sesak nafas. Sebab apa? Sebab waktu tidur itu tulang belakang akan terletak atas otot dada. Jadi dia menghempap jantung sebenarnya. Itu yang boleh jadi sesak nafas. Itu bahaya tidur menyarap. Boleh jadi juga orang yang tidur menyarap ni akan menyebabkan dia senak perut, sakit leher, sakit-sakit badan. Itu punca dia. Jadi tuan-tuan, tidur menyarap banyak keburukannya. Dan boleh menakutkan lagi, ia akan menyebabkan kegagalan paru-paru. Kegagalan paru-paru dan juga otak. Kerana apa? Kerana kekurangan oksigen. Apa ni Ustaz, tidur-tidur pun nak oksigen ke? Itu yang kita kena tengok. Sebab waktu tidur kita tak tahu apa yang kita buat. Jadi waktu tidur tu kita kena pastikan kita tidur dalam keadaan selamat. Tidur dalam keadaan selamat. Ada satu kajian di Australia, dia kata apa? Kebanyakan bayi yang meninggal waktu tidur adalah tidur menyarap. Kebanyakan bayi yang meninggal waktu tidur adalah kerana bayi itu tidur secara menyarap. Jadi tuan-tuan, tidur menyarap ni ada banyak keburukan dia. Boleh buat sesak nafas, boleh buat sakit jantung, boleh buat lemah badan dan sebagainya. Manakala kalau kita tidur sebelah menelentang, kita tidur cara menelentang. Tuan-tuan, apa keburukannya? Tidur melentang pun ada keburukannya. Tuan-tuan, kalau tidur melentang, apa rupa dia? Macam mana gaya kita tidur melentang? Tuan-tuan tak tahu kan? Cuba rakam. Sebenarnya kita tidur dalam keadaan terbuka mulut, ternganga. Dan secara automatiknya, bila kita tidur menelentang ni tuan-tuan, mulut kita akan terbuka dan kita sedut udara melalui mulut. Kita sedut oksigen melalui mulut terus sampai paru-paru. Sepatutnya kita sedut oksigen guna hidung. Sepatutnya. Sebab apa? Sebab hidung ada penapis air. Hidung ada penapis. Bulu hidung tu penapis. Sebaiknya kita tak hirup udara hidung sampai dekat oksigen. Oksigen yang masuk tu adalah oksigen yang bersih. Sebab apa? Sebab dia dah tapis dekat hidung. Tapi kalau tuan-tuan tidur ternganga, udara masuk melalui mulut, mulut tak ada penapis. Mulut tak ada filter, tak ada, dia tak makan saman punya mulut. Jadi udara yang masuk dalam paru-paru tu adalah udara yang kotor. Rajin dia buat kajian. Rajin dia buat kajian kan. Jadi tuan-tuan, hidung menelentang akan menyebabkan kita terbuka mulut dan kita bernafas menggunakan mulut, dan udara yang masuk ke dalam paru-paru adalah udara yang kotor. Begitu juga dengan tidur mengiring ke sebelah kiri, juga tidak digalakkan kerana bila kita tidur belah kiri, dia akan menindih, tertindih jantung. Jantung kita belah kiri. Kalau kita baring belah kiri, jantung kita akan ditindih. Ini menurut pakar saintis. Cara yang terbaik saintis sebut nak tidur mengiring belah kanan.
sama dengan apa yang Nabi suruh. Saintis pun kata betul. Dia tak percaya hadis pun, dia tak baca pun hadis malam ni, tapi dia buat kajian tidur belah kanan itu paling bagus. Rupa-rupanya Nabi dah sebut dah, Nabi suruh tidur belah kanan, mengiring belah kanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu adalah posisi yang terbaik untuk kita tidur. Apa kelebihannya? Akan mempercepatkan pencernaan, mengurangkan tekanan ke atas jantung, menapis udara yang masuk ke dalam paru-paru, sebab kita bernafas guna hidung. Banyak kelebihan kalau kita tidur mengiring sebelah kanan, seperti mana yang disuruh oleh Nabi. Saintis buat kajian, Nabi dah sebut lama dah, cuma kita je yang kena amalkan benda tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mulai malam ni kita usaha untuk tidur mengiring sebelah kanan. Mengiring sebelah kanan, itu antara amalan yang perlu kita buat. Kalau boleh, kita mengiring sebelah kanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang keberapa tah saya tak ingat. Satu lagi, amalan yang seterusnya, sebelum tidur hendaklah kita buang sifat dengki dan maafkan orang lain. Yang ni yang last. Sebelum tidur, buang sifat hasad dengki dan maafkanlah orang lain sebelum kita tidur. Tuan-tuan, ada satu kisah. Kisah ini disebut dalam satu kitab Zuhud yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Hadis ini riwayat daripada Anas bin Malik. Satu ketika sahabat-sahabat duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penjuru masjid, di satu dalam masjid. Bila Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni, Nabi biasalah berbincang, bermesyuarat, ada usrah dan sebagainya. Kemudian masuk seorang lelaki. Datang seorang lelaki masuk dalam masjid. Lelaki tu, sahabat-sahabat yang lelaki tu adalah sahabat yang biasa-biasa je. Bukanlah sahabat-sahabat yang hebat-hebat, tak. Bukanlah Umar, bukan Ali, Osman, Abu Bakar, bukan. Ini sahabat yang biasa-biasa je. Bila dia masuk masjid, Nabi kata, kejap lagi ada orang akan ahli syurga akan masuk dalam masjid, kata Nabi. Masuk lelaki tu. Sahabat pun tengok, kenapa dia masuk syurga? Hari pertama. Hari kedua, Nabi sebut lagi sekali, kejap lagi ada ahli syurga akan masuk. Masuk lelaki yang sama macam semalam. Hari ketiga pun sama, Nabi sebut, sebentar lagi ada ahli syurga akan masuk dalam masjid. Masuk lelaki tu, lelaki yang sama macam semalam. 3 hari Nabi sebut dia ahli syurga. Maka seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, dia tak puas hati. Dia bukan jealous, dia nak tahu kenapa Nabi sebut dia ahli syurga. Mesti ada amalan yang dia buat yang menyebabkan dia masuk syurga. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia nak korek rahsia lelaki ni, kenapa dia ni masuk syurga. Maka dia pergi jumpa lelaki tu, wahai sahabat, malam ni saya nak tidur rumah tuan boleh? Dia nak tidur tumpang rumah lelaki tu 3 hari. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pun dibenarkan untuk tidur di rumah lelaki tersebut. Maka dia pun tidur. Dia tengok dia masuk rumah, dia perhatikannya, apa yang amalan yang dia buat sampai Nabi sebut dia ni ahli syurga ni. Dia bangun tahajud malam ke? Bangun tahajud pun tak. Pelik ni. Dia ni hafal Al-Quran ke? Hafal Quran pun tidak. Dia ni rajin solat subuh sebelum solat sunat subuh ke? Tak juga. Sama je amalan-amalan dia macam kita ni. Tapi kenapa Nabi sebut dia ni ahli syurga? Abdullah bin Amr jadi
hairan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Abdullah bin Amru pun tanya, wahai sahabat, selama aku duduk rumah kau ni, amalan kau sama je dengan aku, tapi kenapa Nabi sebut kau ni ahli syurga? Tuan-tuan, kata lelaki ni, wahai Abdullah bin Amru, sesungguhnya aku ni tak adalah amalan yang bagus pun. Aku hanya solat fardu biasa, solat fardu berjemaah, puasa sunat Isnin Khamis, solat sunat-sunat biasa, itu aku buatlah biasa je, sama je macam kau. Tapi ada satu amalan yang aku buat. Apa dia? Tuan-tuan, kata lelaki ni, setiap hari aku akan memaafkan semua orang. Aku akan buang sifat hasad dengki, dan kemudian aku akan maafkan semua orang. Tak kira lah dia itu ada dosa ke, tak ada dosa ke dengan aku maafkan dia. Setiap hari. Tuan-tuan, ini amalan lelaki yang mana Nabi sebut dia ahli syurga. Apa amalannya? Amalan dia setiap hari dia akan maafkan orang lain. Dia akan buang sifat hasad dengki pada orang lain. Disebabkan amalannya itu, Nabi sebut dia ahli syurga. Dia bukan sahabat yang special, dia bukannya sahabat-sahabat yang besar, tapi dia sahabat yang biasa saja. Cuma amalannya itu yang menyebabkan dia masuk syurga Allah. Hidup lagi, tapi Nabi dah sebut dia ahli syurga. Confirm syurga, Nabi sebut. Kan seronok tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu amalan yang boleh kita buat sebelum tidur. Sebelum tidur kita maafkan orang. Terutamanya siapa? Orang yang tidur sebelah ni. Maafkan isteri, maafkan anak-anak, maafkan suami dan sebagainya. Maafkan dia. Walaupun tadi baru lepas gaduh, tak apa, aku dah maafkan. Macam tu. Selesai masalah. Nak gaduh sambung besok. Malam tu maafkan dulu. Mana tahu besok dah tak gaduh, itu boleh jadi. Ini amalan yang boleh kita buat sebelum tidur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah kongsikan beberapa amalan tadi. Dan amalan-amalan itu yang boleh kita amalkan sebelum kita tidur. Supaya apa? Supaya, saya ulang semula, supaya hidup kita 175,000 tahun kita tidur, tidur itu tidak jadi sia-sia. Supaya 175,000 tahun kita tadi, tidur kita itu jadi ibadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu saja untuk malam ni. InsyaAllah saya akan kongsikan tajuk yang seterusnya pada akan datang. Zikir yang tidak terikat dengan waktu. Macam tadi, zikir untuk waktu tidur saja. Yang ini lepas ni kita akan kongsikan zikir-zikir yang mana kita boleh baca bila-bila masa. Tak kira masa, nak baca pagi boleh, nak baca tengah hari boleh, nak baca petang boleh, malam boleh, terpulang. Zikir ini Nabi tak sebut pun tarikh ataupun waktu yang sesuai. Jadi bila-bila masa kita boleh baca, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.